yang berbahagia Profesor Datuk, saya ingin bertanya, di Perlis, di negeri Perlis ni mengamalkan selepas solat fardu tidak ada sebarang doa yang dibaca secara kuat dan diaminkan oleh makmum. Ini minta maaf Datuk ya, nanti kata saya bagi pendapat pula. Apa yang saya dapat perhatikan di kalangan remaja dan anak-anak yang di bawah umur, bila selepas solat fardu mereka bertempiaran, ada yang balik dan ada yang berborak dan ada yang tumpukan pada telefon. Jadi ini minta pandangan Datuk Profesor. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak sebut dulu tentang solat. Sebelum jawab, saya nak cerita tentang solat dulu. Solat adalah merupakan, perkataan solat tu sendiri maksudnya doa. Perkataan solat tu sendiri adalah doa. Kita tutup dulu handphone kita. Solat adalah doa. Di dalam solat kita ada banyak tempat untuk berdoa. Sebahagian doa dalam solat tu memang dah Nabi dah ajak siap dah. Allahu Akbar. Biasanya tuan-tuan macam apa? Allahu Akbar kabira kan? Okay. Tapi ada banyak bacaan yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosaku seperti mana kau jauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allah, bersihkanlah dosaku seperti di mana dibersihkan pakaian daripada kotoran. Banyak yang Nabi ajak. Boleh baca yang ni, boleh baca yang ni. Sebab tu kalau ikut kita punya kuliah saya, siapa nak pergi kuliah saya Masjid Alwi? Kan? Khamis malam Jumaat tu memang kita cerita tentang sifat kepada solat Nabi ni. Jadi Nabi ni baca banyak. Tang tu pun dah banyak doa. Allahumma antal malik la ilaha. Banyak lagi yang Nabi baca. Okey. Tapi tempat yang bukan antara tempat yang paling Tuhan suka manusia doa masa bila? Sujud. Kan? Wa amma sujud fajtahidu fi doa. Adapun sujud, kamu bersungguh-sungguhlah doa. Jadi masa sujud kita doa. Jangan kata saya hampa ni semayang tak doa. Ada orang semayang memang dia doa. Ni bukan saya cerita pengalaman lah. Pengalaman saya ni tak jadi contoh pun. Tapi saya rasa banyak semua hasrat saya tertunai ialah doa dalam sujud. Sesiapa yang mengulangi doa dalam sujud dia, Allah terima. Kadang kita pertama sujud masa kita tahajud. Tapi antara semayang tahajud dengan semayang zuhur, mana lebih besar di sisi Allah? Zuhur, kerana zuhur Allah wajibkan. Bukan tahajud tak penting, tahajud penting. Artinya kalau kita doa dalam tahajud, Allah mustajab. Alhamdulillah. Doa masa sujud zuhur, sujud asar, kita jangan ketinggalan. Walaupun kadang-kadang kita sibuk sikit, tapi kalau kita ingat, kita doa. Ulang-ulang minta satu benda. Kalau orang tanya saya, doa lah Arab tak erti. Sekarang orang kampung kan, doa lah dalam bahasa yang kita tahu. Tapi tak payahlah kuat sampai orang sebelah duk dengar pula. Weh, aku dengar tadi hang doa kat Loki hang. Tak payahlah kan. Kan, maksudnya kita doa. Pasal Allah ni Maha menerima doa. Dia tahu ada hamba, dia tak mampu nak bercakap. Takkan hang tak erti bahasa Arab, hang tak boleh doa. Kan? Tapi kalau okey, sekejap lagi saya pergi kepada yang tak boleh sujud. Okey. Para ulama di kalangan mereka ada yang begitu ketat. Mereka kata doa dan semayang hanya yang ada dalam Quran dan Sunnah saja. Kedua, mereka kata doa di semayang hanya yang doa berhubung dengan akhirat saja. Kalau nak doa tentang nak dapat harta dunia apa semua tak boleh. Doa syurga tak apa, walaupun itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga kata apa saja doa. Itu jadi dalam sujud, saya kalau tanya saya ambil yang ketiga ni. Dalam sujud kita doa. Satu lagi tempat yang mustajab doa sebelum kita memberi salam.
thumma yatakhayyaru minal kalam atau minal mas'alati ma sya'. Kemudian dia doalah apa yang dia kendaki, kata Nabi. Selepas dia lepas kita baca tasyahud tu, orang Melayu kata baca tahiyat, kita pun doa. Rabbana atina fid dunya hasanah ke Allah. Dan banyak kita boleh doa. Doa. Mustajab tu. Tempat mustajab. Lepas tu apa Nabi buat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'alukal jannah. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ni tak ada. Tak tahu pasal apa orang buat, tapi tak ada. Nak kata jepul aja. Kat mana ni? Nak kata apa? Terpengaruh dengan Jepun ke apa? Tak tahu. Tapi bukanlah. Tak ada. Okey. Tak apalah. Lepas tu apa dia? Nabi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan? Allahumma antas salam wa minkas salam. Agama ni ajak tertib kita. Selepas semayang pun minta ampun lagi. Takut semayang tu tak cukup. Tak kena, tak sempurna. Ta Allahumma antas salam wa minkas salam. Di negeri Perlis ni, di semua masjid kita letakkan zikir tu di depan. Tengoklah. Semua masjid zikir selepas solat. Habis tu pasal apa tak kuat? Pasal Al-Imam Syafi'i dalam kitab Da'alat dia kata Nabi zikir perlahan. Nabi hanya kuat seketika untuk mengajar. Bila ada orang pandai, Nabi perlahankan. So kita pakai yang tu. Kerana kadang-kadang tak sama kawan ni, dia subhanallah lambat sikit. Subhanallah, subhanallah. Hak ni tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab tu, kemudian zikir selepas solat ni, Nabi sebenarnya, dia tidak berdoa, angkat tangan selepas solat, melainkan apabila ada keperluan, doa khusus lah, ada isu yang ada. Kalau tidak, Nabi hanya membaca wirid-wirid saja. Macam Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Pagi-pagi Nabi kata Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita tulis di situ. Jadi semua orang baca. Semua orang baca. Sahabat-sahabat Nabi SAW macam mana? Selepas mereka semayang, di kalangan mereka ada yang duduk untuk membaca zikir. Di kalangan mereka ada yang urusan bangun terus. Kesemuanya tidak mencacatkan. Siapa yang duduk berzikir, pahala tambah. Siapa yang bangkit kerana ada urusan, dia boleh bangkit. Tapi kalau kita zikir kuat, kadang-kadang orang yang mai kemudian nak semayang lambat pun, nak baca apa pun, ganggu dengan dia duduk zikir. Sedangkan dia semayang ni. Nabi SAW duduk di dalam masjid. Nabi tiba-tiba dalam hadis Abu Daud, Nabi tengok orang zikir kuat. Nabi larang dia zikir. Kullukum yunaji rabbakum. Semua kamu munajat kepada. Fala yarfa'anna ba'dukum sautahu ba'dukum ala ba'd. Jangan sebagian kamu angkat suara dia atas yang lain, kata Nabi. Jadi kita duduk dalam masjid, tu seorang tu baca Quran kuat. Kita mungkin nak zikir, kita baca pelan-pelan. Imam juga sama. Hak mana baca kuat tadi, hak agama suruh dia dah buat dah. Tadi bacaan dalam semayang tadi. Bacaan dalam semayang pun 2 rakaat awal je kuat. Hak kedua tak kuat. Zuhur tak kuat. Tempat yang Nabi kuat, kita kuat lah. Tempat yang Nabi pelan, kita pelan. Itu yang kita amalkan. Bukan kita kata tak payah berzikir. Mungkin tu imam doa, tu imam doa nak benda lain, makmum dia nak benda lain. Dia doa lah masing-masing. Kita tak kata tak boleh, dia doa lah. Mungkin tu imam nak baca subhanallah, subhanallah. Mungkin dia ni makmum, dia tak baca, dia baca yang 10 kali saja. Kan? Semua ini ada keluasan dia di dalam syarak. Kita, sebab tu kita lancarkan di Perlis ni, Perlis berzikir. Kita ajak semua. Zikir kita tu diberi satu-satu. Hak kecil-kecil tu. Cuma dia kata, Tok Imam, mereka tak aman. Pasal Tok Imam tak aman. Tak betul lah. Ada kaitan. Kadang-kadang tempat lain, Tok Imam kuat, dia duduk belakang.
Kadang-kadang dia pun tak tahu mahan doa apa. Tadi Tok Imam doa apa? Mana aku tahu dia doa apa? Amin. Dan saya bukan nak kata, tapi maksudnya ada tempat yang memang kita doa beramai-ramai macam kunut. Kita doa ramai-ramai. Kunut nazilah, kunut kita doa. Di Perlis orang kata tak ada doa pas solat, tak ada zikir. Ada, cuma tak ada beramai-ramai. Tapi digalakkan setiap orang. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Terus orang tu bangkit, dia pergi kerja. Adakah dia buat salah? Tak. Dia kata semayang apa sampai tak doa? Mana hantau dia tak doa? Tadi dia sujud. Tadi sebelum salam mana hantau dia tak doa? Cuma dia tak baca wirid. Wirid. Sebab bila kita tak faham konsep semayang tu, kita duk sangka dia tak doa lah. Wallahu a'lam.